Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman dan Islam. Iman, Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita bertaubat kepada Allah Ta'ala akan segala dosa yang telah kita lakukan, sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita bermohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menurunkan ilham-ilham yang baik kepada kita untuk menyelesaikan apa juga masalah kita, sama ada masalah dunia ataupun akhirat. Baik. Pada video-video yang lalu saya telah menjelaskan secara ringkas tentang apakah maksud ma'rifatullah. Ya, ma'rifatullah ini maksudnya secara umum iaitu mengenal Allah. Ia terbagi dua, iaitu ma'rifat ilmi dan ma'rifat hakiki. Jadi ma'rifat ilmi itu yang kita namakan atau yang disebut sebagai sifat 20, ataupun ilmu tauhid, ataupun ilmu tahqiq, ataupun ilmu usuluddin. Dan ma'rifat hakiki itu adalah kita merasakan keberadaan Allah, ya. Kita mengenal Allah Ta'ala itu dengan hati, dengan perasaan, ya. Dengan zauq dan jazbah, jazbah dan zauq. Bolehlah rujuk balik video-video saya yang lalu untuk mendapat penjelasan awal. Dalam kitab tauhid, contohnya Syarah Usul Tahqiq, seperti yang saya letak di sebelah, menyebutkan awaluddin ma'rifatullah, iaitu awal-awal agama mengenal Allah. Dengan arti kata yang lain, bagi mereka yang beragama ataupun yang nak masuk Islam, contohnya orang bukan Islam nak masuk Islam, ia secara tabi'inya dia akan mempercayai Allah Ta'ala itu dulu, ya. Maknanya, contoh kalau orang Kristian nak masuk Islam, pertama sekali dia akan buat comparison antara Tuhan mengikut kepercayaan Kristian dan Tuhan mengikut kepercayaan Islam. Jadi di sinilah letaknya dikatakan permulaan bagi agama itu adalah mengenal Allah. Kerana apa? Kerana tanpa mengenal Allah, agama itu ataupun Islam itu kelihatan seperti tidak ada makna bagi seseorang, ya. Kerana apa? Kerana apabila kita ingin beribadah, kita wajib mengenal siapakah yang kita ibadahkan itu, ya. Dan juga ilmu tauhid ini asalnya dari Al-Quran, ya. Dikeluarkan oleh imam-imam seperti iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Diambil dari Quran, daripada dalil Quran, kemudian dibahaskan, kemudian disusun menjadi satu sistem, ya, sistem untuk kita memahami Allah Ta'ala itu apa. Tidak syak lagi sifat 20 ini ataupun ilmu usuluddin ini adalah suatu ilmu yang sangat bermanfaat, kerana ia boleh mensucikan hati kita, iktikad kita daripada iktikad-iktikad yang tidak masuk akal ataupun iktikad-iktikad yang tidak patut bagi Tuhan, bagi Allah Ta'ala. Dan ilmu usuluddin atau ilmu sifat 20 ini telah dipegang oleh majoriti ulama, majoriti umat di atas muka bumi, ya. Dan telah dibahas, ya, dengan berbagai-bagai kaedah. Tidak dapat dibantah bahawa ia adalah satu sistem yang paling canggih, yang paling teratur untuk kita mengenal Allah. Ada golongan yang menolak, mengatakan sifat 20 ini tidak ada dalam Islam. Mereka mengatakan ia bid'ah. Kerana apa? Nabi tidak pernah mengajarkan sifat 20. Kita jawab dakwaan mereka ini dengan satu persoalan.
adakah Nabi Muhammad tidak beriman dengan 20 sifat yang terdapat dalam ilmu ini? Adakah Nabi Muhammad tidak mempercayai Allah Ta'ala itu wujud? Qidam, baqa, muhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala di munafsih, wahdaniyat, qudrat irda ilmu hayat, sama basar kalam dan seterusnya. Adakah Nabi Muhammad tidak beriman dengan sifat-sifat ini? Ya? Tidak. Nabi, dakwaan mengatakan Nabi tidak beriman dengan sifat-sifat ini adalah palsu. Kerana apa? Kerana sifat 20 itu terdapat dari Quran. Dan Quran itu Nabi yang menakalkan sendiri. Nabi menakalkan firman Allah Ta'ala dalam Quran, innani anallah, akulah Allah. Nabi menakalkan dalam Quran yang bermaksud jika ada Tuhan yang lain dari Allah, nescaya tak akan wujud alam ini. Nabi menakalkan huwa awalu wal akhiru. Nabi menakalkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu berkuasa atas segala setiap sesuatu. Mustahil Nabi tidak beriman dengan apa yang baginda perkatakan. Cuma kaedah sahaja yang disusun oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dengan kaedah perbahasan ataupun falsafah, supaya kita boleh mengenal Allah melalui dalil-dalil yang utuh, iaitu dalil Quran, kemudian dalil akal. Jadi sifat 20 tidak syak lagi, adalah satu ilmu untuk kita mengenal Allah. Dan jika sifat 20 ini kita tidak hadam ataupun tidak faham dengan sebaik-baiknya, maka kemungkinan, kebarangkalian besar kita akan tersesat apabila kita membicarakan ilmu-ilmu yang lebih tinggi. Contoh seperti ilmu tanazul, penciptaan alam, di mana dalam ilmu tanazul mengatakan pada martabat ahadiyah, Allah Ta'ala belum ada nama, belum ada sifat. Bahkan ada yang lancang mengatakan belum ada zat, belum ada diri. Kemudian pada martabat wahdah barulah zat itu bersifat. Kemudian pada martabat wahidiyah barulah sifat Allah Ta'ala itu nyata. Ini yang disebut dalam ilmu tanazul. Tetapi jika ditilik dengan ilmu tauhid, Allah Ta'ala itu tidak tertakluk pada masa. Maka jika difaham ilmu tanazul ini, yang tadi itu, yang saya sebutkan tadi, seolah-olah Allah Ta'ala itu tertakluk pada masa. Ini harus difaham, ya, harus difaham. Dilihat pula dengan ilmu tasawuf pada makam rohani, ya. Jadi tanpa ilmu tauhid, ya, kita kemungkinan besar akan tersesat apabila memahami kalam-kalam sufi yang tinggi. Ya. Inilah yang saya lihat dalam kebanyakan grup-grup WhatsApp dan grup-grup Facebook. Mereka menjabarkan ataupun menjelaskan tanazul tanpa melihat kepada ilmu tauhid. Kerana ilmu tauhid itulah, ya, akan menjelaskan tanazul, ya, di samping makam-makam tasawuf. Jadi kesimpulannya, ilmu tauhid sifat 20 ini bukanlah ilmu yang bid'ah. Bid'ah pada bentuk, ya, kerana Nabi tidak pernah mengajarkan zat, sifat, asma, af'al, jisim, jirim, benda, ya, ruang dan waktu, kum mutasil, kum munfasil. Tidak pernah Nabi ajarkan, tidak pernah keluar daripada mulut Nabi.
tetapi mafhumnya, ya, sifat 20 ini ada di dalam Islam, ya, diajarkan oleh Nabi secara umum, ya, atas kalam baginda. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh, ya, wa awwalu wal akhiru. Siapakah yang menakalkan? Tak lain daripada Nabi. Jadi mereka-mereka yang mengatakan sifat 20 ini bid'ah, setiap yang bid'ah itu dolalah, yang setiap dolalah itu neraka tepatnya, supaya berfikir semula, akan kata-kata dakwaan tersebut, ya. Dan terlebih baik bertaubat ataupun menarik balik dakwaan yang tidak benar ini. Jadi sekian dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.